dan pembawa jalur gemilang ialah pancaran SMK Catholic diketuai oleh Drum Major Jacob Lim Wei Sheng dengan kekuatan 50 anggota. Seterusnya kontingen pembawa bendera negeri-negeri dengan kekuatan 100 anggota terdiri daripada ahli-ahli pasukan Kor Kadet Polis, Persekutuan Pengangkat Malaysia, pasukan Kadet Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia dan diketuai oleh Encik Ahmad bin Juno, Kadet Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia dan diselaraskan oleh Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Menghadiri pentas kenamaan ialah kontingen Komuniti Malaysia Madani diselaraskan oleh Kementerian Perpaduan Negara. Kontingen Komuniti Malaysia Madani yang diterajui oleh Kementerian Perpaduan Negara adalah perarakan masyarakat Malaysia pelbagai kaum meliputi masyarakat Melayu, Cina, India, Sikh, Punjabi, orang asli, komuniti Siam, etnik Chetty, Baba dan Nyonya serta komuniti etnik Sabah dan Sarawak. Untuk pertama kali dalam sejarah perarakan dan pembarisan Hari Kebangsaan, kontingen ini merupakan kontingen terbesar di mana semua peserta berpakaian etnik lengkap dengan aksesori melambangkan kepelbagaian budaya dan adat bersam masyarakat Malaysia. Kontingen ditonjolkan melalui alatan atau props dan persembahan khas sebagai simbolik perpaduan masyarakat Malaysia, antaranya kumpulan Cina dan Betuang, kumpulan Kompang, tarian naga dan singa, Cingge, pergendangan Bangla, Adani Urumi, tarian merak serta perarakan kuda dan pahlawan baja. Masyarakat Malaysia yang dikembangkan oleh kontingen melalui props berupa pohon ringin, tempat kirim, bunga emas, pompa, daun sirap, perisai kanan dan perisai peluncur dari semua kaum yang terdapat di Malaysia. Menyusul ialah kontingen Kembara Merdeka Jalur Gemilang yang diketuai oleh Yang Berusaha Encik Naib Fahmi bin Ahmad Tajuddin, pengarah kanan pengurusan Jabatan Penerangan Malaysia, melibatkan penyertaan rakan kerjasama strategi dan permotoran Suzuki Peace-Rock Honor Club Malaysia. Bawah kelolaan Suzuki Malaysia menjayakan misi jelajah konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMTG 2024 di seluruh negara. Konvoi KMJG 2024 telah menjelajah sejauh 8,551 km berakumi 162 hentian di negeri-negeri Semenanjung, Sabah dan Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan dan akan meneruskan misi semangat patriotik sehingga sambutan Hari Malaysia pada 16 September 2024 di Kota Kinabalu, Sabah. Berikut ialah tram Automatic Rapid Transit ART yang masih dalam tempoh percubaan bermula Mei 2024 hingga Ogos 2024 oleh syarikat swasta dengan sediaan Kementerian Pengangkutan Malaysia dan dibantu oleh Perpadanan Putrajaya. Menghampiri
pentas kenamaan ialah kontingen gabungan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLC dan GLIC. Mendahului kontingen ini ialah Permodalan Nasional Berhad dengan kekuatan anggota 110 orang dan diketuai oleh Encik Helmi Ali. Turut serta maskot Along Bijak, Angah dan Aci, maskot kucing besar yang popular suatu ketika dahulu dalam memberi keseronokan bagi pembelajaran matematik dan memupuk tabiat baik serta kecerdasan minda anak-anak. Menyusul adalah kontingen Petronas membariskan 107 warga kerja dengan tekad untuk terus memaju kemajuan. Diketuai Teknologis Muhammad Nur bin Ahmad, Ketua Keselamatan Kumpulan Petronas. Mengakhiri pentas kenamaan kini ialah kontingen gabungan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC terdiri daripada Khazanah Nasional Berhad, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Lembaga Tabung Angkatan Tentera, Kumpulan Wang Persaraan dan Lembaga Tabung Haji. Mengikuti di belakang ialah kontingen gabungan syarikat berkaitan kerajaan yang turut mewarnai perkembangan ekonomi negara. Dua Pharma Biotech Berhad, MNRB Holdings Berhad, Sapura Energy Berhad, SP Setia Berhad dan SC Guthrie Berhad. Menghadiri pentas kenamaan ialah kontingen perusahaan automobil kedua Sentimen Berhad atau Pro 2, terdiri daripada 100 peserta dan 6 unit kenderaan Pro 2. Pro 2 Arus, Alza, Ativa, Beza, Myvi dan Asia. Diketuai oleh Encik Muhammad Azam bin Ismail, Pegawai Operasi Keselamatan Kumpulan Pro 2. Menyusul kontingen Tenaga Nasional Malaysia Berhad TNB bakal meraihkan ulang tahunnya yang ke-75. TNB terus menjadi kebanggaan yang menyumbang bekalan cahayanya yang berjaya harap kepada lebih 30 juta rakyat Malaysia bagi menyinari kehidupan rakyat, a better world, brighter me. Berikut kontingen Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK diketuai Dr. Jamali Samsudin. AKPK membawa mandat memperkasakan rakyat dengan kebebasan kewangan melalui pendidikan kewangan, nasihat kewangan dan pengurusan kredit. Origami kupu-kupu gergasi melambangkan jiwa merdeka, mensuarakan amalan pengurusan kewangan berhemat sebagai budaya hidup di usaha belia, mula bekerja, mula berkeluarga dan bersara. Berikutnya Pancaragam St. John Institution dibawakan oleh Malaysian Resources Corporation Berhad, diketuai Drum Major Muhammad Daniel Azrin bin Muhammad Yusarin dan terdiri daripada 60 anggota. Meneruskan acara perbarisan ialah kontingen Malaysian Resources Corporation Berhad MRCB membina komuniti hari ini untuk masa hadapan dengan kekuatan 107 anggota dan diketuai oleh Encik Muhammad Syukri bin Hussein dan Encik Abdul Rahman bin Abed. Kejayaan MRCB berpastikan kepada kepimpinan yang kukuh, pandangan strategik, pengetahuan pasaran yang mendalam dan penyelesaian pembinaan yang inovatif. #MRCB ke arah tempat kerja yang selamat. Bakal menghampiri pentas kenamaan ialah kontingen YTL Group dengan barisan anak syarikatnya YTL Corporation, YTL Construction, YTL Cement, YTL Power, YTL Land, YTL Hotels dan YTL Communications, yes 5G. Diketuai Yang Mulia Tengku Muhammad Nasrun bin Tengku Muhyiddin, Senior Construction Manager dengan kekuatan 107 anggota. Dengan kekuatan 100 anggota diketuai Tuan Haji Azhar Ahmad Saleh, FGV Holdings Berhad, merupakan syarikat perniagaan LG Global terkemuka di Malaysia dan merupakan salah satu pengeluar minyak sawit mentah terbesar dunia. Mengakhiri pentas kenamaan kontingen MSM Malaysia Holding Berhad diketuai oleh Muhammad Syamil Azri dengan kekuatan 100
Berikut ialah kontingen gabungan Malaysia Airports Holding Berhad dan Malaysia Aviation Group yang diketuai oleh Encik Mak Yugendran. Malaysia Airports merupakan salah satu pengendali lapangan terbang terbesar di dunia, manakala Malaysia Aviation Group terdiri daripada pasukan barisan hadapan, syarikat penerbangan, perkhidmatan, kejuruteraan dan platform gaya hidup Malaysia, Firefly, Amal, Aerodarat dan juruterbang cabin crew serta juruterbang bertauliah. Turut serta asal Malaysia Airport Berhad yang jentera pemadam kebakaran Rosenbauer Panther CA5. Menyusul kontingen Grab Malaysia, sebuah super app tempatan yang menawarkan perkhidmatan seperti e-hailing, penghantaran makanan dan bungkusan serta pembayaran digital, semuanya melalui satu aplikasi. Diketuai Encik Rashid Syukur, Pengarah Operasi dan Mobility beserta 100 ahli kontingen terdiri daripada kakitangan Grab dan GX Bank, termasuk rakan-rakan pemandu dan penghantar Grab. Menyusul kontingen GRB Haikal Berhad yang diketuai oleh Encik Mahmud Razak Bahman memperlihatkan sejumlah 25 kenderaan daripada anak syarikatnya, iaitu pengeluar kereta nasional negara pertama Proton yang mula beroperasi sejak tahun 1985. GRB Haikal telah memacu perkembangan perindustrian negara dengan meningkatkan kebakaran rakyat Malaysia dalam bidang automotif setanding pengeluar robust. Dipertontonkan kenderaan model Proton Saga 1985, Wira, Putra, Tiara, Satria GPI dan Wajah, Juara, Jantu, Sevi, Satria R3, Pesona, Azora, Satria Neo Lotus Racing, Inspira, Reve, Suprema S, Iris, R3 dan Perdana, X70, X50, Saga, X90 dan S70. Perkenalkan model kenderaan elektrik pertama Malaysia, IMA7. Nyata kini, Proton menawan dunia, kebanggaan rakyat Malaysia Madani. Mendahului kontingen perbankan ialah Maybank, diketuai Encik Fazrul Izzat bin Rizwan dengan sokongan 107 peserta terdiri daripada tenaga kerja yang berbagai, termasuk golongan kelainan upaya, wira, sukan negara dan peserta serta pesara. Turut serta beca tradisional dan motor elektrik, simbolik mengurangkan pelepasan karbon dioksida, menyelahkan komitmen Maybank terhadap kemapanan alam. Menyusul ialah kontingen CIMB Group Holdings Berhad diketuai Encik Muhammad Zamri Muhammad Yusof dari Jabatan Kumpulan Sumber Manusia dan dibarisi 100 anggota kaki tangan CIMB dari pelbagai peringkat yang juga melambangkan 100 tahun CIMB sejak pembukaan cawangan pertama di Kuching, Sarawak. Menyusul ialah Bank Simpanan Nasional yang meraihkan ulang tahun ke-50 dengan tema mendukung aspirasi merentasi generasi demi memastikan tiada rakyat Malaysia yang ketinggalan. BSN kekal utuh menawarkan produk dan perkhidmatan terbaik untuk semua lapisan masyarakat bagi menggapai kehidupan yang lebih baik. Diketuai oleh Encik Izam Abdul Wahab dengan kekuatan 107 anggota warga BSN. Berikut adalah Hong Yong Bank, sebuah institusi kewangan tempatan yang kini mengembangkan institusi melebihi 200 cawangan di Malaysia, malah ke peringkat ASEAN. Diketuai Encik Zaman Zainal, Ketua Pemasaran dan Komunikasi dan 107 anggota. Hong Yong berbekalkan Hong Yong Bank dan Hong Yong Islamic Bank. Seterusnya kontingen Public Bank terdiri daripada 100 peserta diketuai oleh Puan Birhani Cecilia binti Abdul Rahman Henry, penolong Naib Presiden Jabatan Hubungan Komuniti Bahagian Komunikasi Strategi. Berikut ialah RHB Bank, penyedia perkhidmatan kewangan serantau, komited dalam menawarkan penyelesaian menyeluruh bagi memenuhi keperluan pelanggan yang sentiasa berkembang, dirajui oleh pasukan warga kerja yang cekap dan berdedikasi di 7 negara ASEAN. Sejak tahun 2017, Boost Holdings sendiri Berhad, jenama tempatan yang telah berevolusi dari perkhidmatan e-dompet kepada peneraju fintech serantau. Dan tahun 2024, Boost memperkenalkan Boost Bank, sebuah aplikasi perbankan digital terintegrasi
yang cukup inovatif. Mendahului kontingen telekomunikasi ialah GM yang merupakan syarikat telekomunikasi dan teknologi bersepadu utama Malaysia yang menawarkan infrastruktur rangkaian, khidmatan komunikasi dan penyelesaian digital yang komprehensif. Menarai aset GM yang dibawa hari ini, satu unit Trend LG Unify, satu unit Belen William Unify. Menyusul ialah kontingen Celcom 2G Berhad yang diketuai Encik Hairul Nizam Abu Hassan dengan kekuatan 107 citizens mewakili pemacu rangkaian teknologi digital terbesar di dunia. Mengiringi kontingen Celcom 2G ialah aset-aset hebat yang terdiri daripada sebuah truk LED, sebuah bagi autonomi yang menunjukkan keupayaan masa depan pengangkutan, diikuti oleh robot AI yang pintar serta robot-robot paper dan fax yang amat mengagumkan. Menyusul ialah kontingen Maxis dengan keharmonian warna hijau, simbolik kemanfaatan warganya. Kontingen Maxis tidak pernah terlepas memberikan komitmen setiap kali sambutan Hari Kebangsaan, diketuai oleh Vicky Parathi dengan kekuatan 107 anggota terdiri dari berbagai bangsa dan usia. Turut serta ialah aset Maxis terdiri daripada 2 unit Hilux, 4 maskot Dinocon dan logo Maxis. Menyusul ialah syarikat telekomunikasi U-Mobile dengan penyertaan seramai 107 peserta dan diketuai oleh Muhammad Syuhaidi bin Abdullah. Seterusnya ialah kontingen penggiat industri kreatif dan animasi Malaysia di bawah penyelarasan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia PINAS, diketuai Encik Ahmad Syazli Muhammad Hir, Timbalan Ketua Pengarah Produksi dan Teknikal. Kontingen penggiat industri kreatif terdiri daripada artis Rocket Film Entertainment, berpengaruh tingkat studio, lakon drama, kelas tahanan Cikgu Hiragi, wakil industri filem animasi, muzik, seni digital dan cabang industri kreatif yang lain. Jalinan kerjasama dengan Astro Shaw, kontingen penggiat industri kreatif menampilkan pelakon Nasmo Mazhar, serta pelakon filem Kaha Kapla High Council, Amir Ahmad, Edi Ashraf, Sky Iskandar, Hobson Go, Denhour, Fatin Mosud dan Fazil Mukhriz. Turut serta ialah kereta berhias Leskopa Production, pencetus animasi 3D negara dan rangkaian strategi Kementerian Komunikasi, menampilkan replika rumah Opah bersama maskot Upin Ipin, Opah, Kak Ros, Tok Jalang, Uncle Putu, Atom dan pelakon mengisi suara siri animasi Upin dan Ipin, Sheila Putri. Dengan penampilan karakter berbilang kaum dan agama serta cerita yang dekat di hati rakyat sedunia, Upin dan Ipin telah berjaya melonjakkan animasi Malaysia ke mata dunia. Turut memeriahkan peranakan ialah maskot watak animasi Didi, Karib dan Nas dari siri makannya, Papa Zola, Bobo Boy, Meka Mato dan Ejen Ali. Berikut kontingen gabungan stesen penyiaran terdiri daripada wakil pelbagai stesen penyiaran Media Prima bernama Biasan, MyTV, RTM dan Astro. Turut serta ialah personality TV dan radio. Menyusul kontingen sukan negara diketuai Encik Richard Paradim, Setiausaha Bahagian Khidmat Pengurusan Kementerian Belia dan Sukan. Kontingen ini terdiri daripada warga Kementerian Belia dan Sukan, atlet negara, Olimpian, sukarelawan Satria, rakan muda dan pelajar IKBN yang mencerminkan perpaduan, kekuatan serta komitmen tinggi. Turut serta 12 pelumba muda berusia 8 hingga 16 tahun dari FIM Mini GP Malaysia Series. Melalui Kabil Irfan, Malaysia telah dinobatkan sebagai juara dunia 2023 dalam FIM Mini GP World Series. Kejayaan ini adalah hasil kerjasama KBS, Jabatan Belia dan Sukan Negara, Persatuan Sukan Bermotor Malaysia MAM dan Sepang International Circuit. Untuk makluman, kenderaan yang membawa seramai 30 orang Olimpian, atlet dan para atlet negara pada kali ini ditaja sepenuhnya oleh Malaysian Resources Corporation Berhad MRCB dengan tema Malaysia Madani, Jiwa Merdeka, membina komuniti hari ini untuk masa hadapan negara. Berikut ialah Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional
dan Perdana Menteri JPM. NFCC merupakan suatu dimensi koordinasi dan kolaborasi pelbagai agensi penguat kuasa dalam membantras jenayah keuangan. Seterusnya, kontinjen perkhidmatan awam melibatkan semua 28 kementerian dan jabatan kerajaan diketuai oleh Yang Berbahagia Dato' Muhammad Syaiful bin Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Operasi dengan 210 anggota terdiri daripada penjawat awam pelbagai bangsa, golongan dan sektor termasuk orang kelainan upaya OKU. Turut serta ialah penjawat awam yang memberi perkhidmatan secara langsung kepada rakyat mengikut bidang tugas masing-masing. Meneruskan acara perparisan ialah kontinjen bahagian kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDM dengan kekuatan 200 anggota diketuai Tuan Muhammad Zamil bin Jamaluddin, Pegawai Penguat Kuasa. Turut ditampilkan Flying Squad yang segera bergaya mengenakan pelbagai uniform yang siap satunya mempunyai fungsi unik. Mereka lah Barisan Harapan Negara khusus dalam tindakan serbuan melibatkan kes-kes berprofil tinggi. Kereta Penguat KPDN mengajak rakyat Malaysia menjadi pengguna bijak serta peduli dan cakna tentang kewujudan aplikasi transportation. Seterusnya menghampiri pentas kenamaan ialah Pancaragam Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, pimpinan Drum Major Pertahanan Awam Korporal Pertahanan Awam Afzal bin Ramli dengan kekuatan 50 anggota. Menyusul ialah kontinjen Angkatan Pertahanan Awam Malaysia diketuai Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Ruhaidi bin Khalid dengan kekuatan 261 anggota terdiri daripada pegawai tetap, anggota sukarela dan kadet Kor Sispa. Turut serta pasukan khas pertahanan awam PASPA dan unit Sadong APM. Turut dipertontonkan ialah aset haiwan terdiri daripada 4 ekor anjing. Berikut ialah aset klasik APM Fire Rescue Tender diikuti kenderaan operasi pasukan khas pertahanan awam, Special Rescue Vehicle, Communications Rescue Vehicle, Rapid Rescue Vehicle, dan menyusul kenderaan operasi darat dan air terdiri daripada Heavy Rescue Vehicle, Medical Rescue Vehicle, Light Rescue Vehicle, Special Service Rescue Vehicle, dan 3 unit Water Rescue Vehicle. Turut dipamerkan jet ski, Sea-Leg dan Boat Destiny 32 kaki. Berikut ialah Pancaragam Rela Malaysia, pimpinan Drum Major Nurliza binti Abu Nasib dengan kekuatan 50 anggota gabungan Akademi Latihan Rela Malaysia dan Pusat Latihan Rela Negeri Sabah. Kontinjen Jabatan Sukarelawan Malaysia atau RELA bergerak gagah memamerkan perbarisan yang diketuai oleh Mesir Jaya RELA Muhammad Rafiq bin Ruhaili dengan kekuatan 200 pegawai dan anggota. Jabatan Imigresen Malaysia diketuai Pegawai Imigresen Kanan Hairul Effendi bin Hamdan dengan kekuatan 40 anggota lain-lain pangkat. Menghampiri pentas kenamaan ialah kontinjen Jabatan Imigresen Malaysia dengan kekuatan 300 anggota dan diketuai Penguasa Imigresen Tuan Muhammad Nur Hilman bin Johari. Dengan moto kedaulatan dan keselamatan negara tanggungjawab bersama, kontinjen ini membariskan anggota tugas am, penguat kuasa, pasukan kawalan khas dan pasukan taktikal khas lengkap bersenjata yang siap siaga dalam apa jua keadaan. Terusnya pelan
pemeriksaan imigresen secara QR Code di Johor. Kemudahan autogate kepada 63 negara bagi mempercepatkan proses keluar masuk di lapangan terbang dan mengurangkan masa menunggu bagi pelawat asing, serta inisiatif Parpol Mahathir bagi tahanan kanak-kanak warga asing. Seterusnya ialah pancaraka Mega Simfoni Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, terdiri daripada 32 orang anggota dan dipimpin oleh Encik Muhammad Iskandar bin Abu Taib, pembantu penguat kuasa JPJ. Menyusul kontingen Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia dengan tema digitalisasi kemitraan JPJ dengan aspirasi Malaysia Madani Jiwa Merdeka ke arah menjadi agensi penguatkuasaan bertaraf dunia dengan tata kelola cekap, tangkas dan tuntas menguatkuasakan segala peraturan keselamatan jalan raya untuk kelestarian negara berteraskan menginsani teknologi digital. Turut dipertontonkan 20 aset penguasa Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, terdiri daripada 6 motosikal unit Falcon model Kawasaki Verse 650cc, 12 motorkar penguasa untuk kesiapsiagaan pengoperasian JPJ, iaitu 6 SUV Toyota Fortuner, 4 SUV Honda CR-V, 2 Ford Ranger, 2 unit JPJ Mobile model Versa Maxus V80 merupakan kaunter bergerak inisiatif outreach JPJ kepada rakyat. Berikut ialah pancaraka Jabatan Penjara Malaysia dipimpin Drum Major Sergeant Syahrizal bin Usman Shah dengan kekuatan 40 anggota. Berpaksikan kepada visi sebagai peneraju perkhidmatan korektif di Malaysia, seramai 200 anggota dan kaki tangan Jabatan Penjara Malaysia tampil segak dan gagah mendukung aspirasi Malaysia Madani pada hari bersejarah ini yang diketuai Timbalan Penguasa Muhammad Amirzal bin Abdullah. Mendahului kontingen Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Pancaragam Jabatan Kastam Diraja Malaysia, pimpinan Ketua Pancaragam Tuan Muhammad Shah Rizal bin Muhammad Ghazali dan Drum Major Encik Muhammad Arif bin Ibrahim dengan kekuatan 45 anggota. Kontingen Jabatan Kastam Diraja Malaysia tangkas melangkah mempamerkan barisan yang diketuai oleh penolong pengarah kastam Tuan Muhammad Khairul bin Mat dengan kekuatan 200 anggota, terdiri daripada gabungan pegawai cawangan pemeriksaan penumpang, operasi penguatkuasaan, marin dan pasukan elit tactical yang mengendalikan kes-kes berprofil tinggi dikenali sebagai Customs Operational Backup Force Response Assault atau COBRA. Menyusul ialah 10 ekor anjing pengesan dana. Dan seterusnya, kontingen Jabatan Kastam Diraja Malaysia dilengkapi dengan kekuatan aset Isuzu D-Max Black Maria kenderaan K9, sebuah bot ronda laju kelas menumpas siri 4 terloading bersama penolong pengarah kastam Tuan Adli Hafiz bin Muhammad Fauzi, atlet peninju negara, dan diikuti dengan bot ronda KJ1 dengan slogan ekonomi dipelihara, sempadan dikawal. Jabatan Kastam Diraja Malaysia adalah tentera ekonomi negara. Seterusnya, pasukan pencari dan penyelamat khas Malaysia SMART merupakan pasukan elit yang mempunyai kepakaran dan peralatan khas dalam operasi mencari dan penyelamat di dalam dan luar negara. Turut dipertontonkan oleh aset SMART Malaysia, terdiri daripada 4 unit UTV Kawasaki Mio Pro DX dan 2 unit lori kontena Hook Lift Man. Seterusnya menyusul kontingen Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, didahului oleh Pancaragam JBPM, diketuai oleh penolong kanan penguasa bomba Ahmad Najabah bin Zuil dan dipimpin oleh Drum Major Pegawai Bomba Muhammad Zul Amin bin Jumin. Berteraskan prinsip Stronger Together. Berikutnya perarakan
pasukan udara lalu kontijen Wira Merah. Berteraskan prinsip Stronger Together. Berikutnya beranakkan berjalan lalu kontijen Wira Merah turut disertai Yang Berhormat Tuan Melaka Ming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Yang Berhormat Dato' Haji Aiman, dengan azam memberikan perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan terbaik kepada masyarakat dan negara serta berpegang teguh kepada moto Bomba Tonggak Penyelamat Negara. Kontijen Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia diketuai Penolong Suruhanjaya Bomba Faizal Izali bin Azizan. Diikuti 11 pasukan yang dilengkapi alat pemadaman dan penyelamatan serta anjing pengesan K9. Turut serta Asen Awan 6 ekor anjing pengesan yang telah memainkan peranannya tersendiri dalam misi penyelamat. Turut ditampilkan 22 aset kenderaan dan jentera moden pelbagai fungsi bagi operasi pemadaman dan penyelamatan seperti motosikal WAVE, Urban Search and Rescue Usaha Vehicle, jentera bomba aktif jenis Amphibious Rigid Inflatable Boat Arid dan Kevlar Boat, K9 Tender, Compact Fire Rescue Tender, Hazmat and CBRNE Response Vehicle, Light Fire Rescue Tender, Fire Rescue Tender, High Performance Pump Module, Aerial Ladder, Platform Turntable, Water Tanker dan Foam Tender. Sedia menyelamat cepat dan mesra. JBPM komited untuk mencapai visi menjadi sebuah organisasi kebombaan dan penyelamatan yang berprestasi tinggi dan penuh berdedikasi mencapai misi utamanya untuk menyelamatkan nyawa dan harta benda seluruh rakyat Malaysia. Seterusnya mendahului kontijen keselamatan negara ialah Pancaragam Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dengan kekuatan terdiri daripada 41 anggota dan diketuai oleh Lieutenant Maritim Muhammad Amirul bin Abdullah dan dibantu oleh Pegawai Warren 1 Maritim Abu Bakar bin Ali dan Draft Major Bintara Muda Maritim Rahmat bin Omar. Menyusul ialah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau singkatannya Maritim Malaysia diketuai Komander Maritim Effendi bin Muhammad Fadil dengan kekuatan 350 orang pegawai penguatkuasa lelaki dan wanita, pasukan tindakan khas dan penyelamat Star Team, Stesen Udara Maritim Subang serta AMSAS. Agensi ini turut dilengkapi dengan 273 aset laut dan 7 aset udara, sistem pengawasan radar serta pasukan tindakan khas dan penyelamat Star Team. Turut dipertontonkan ialah aset darat dan laut iaitu Mobile Surveillance Unit MSU, sistem radar bergerak. Bot putih 83 digunakan untuk misi memintas dan menyelamat. Iaitu Bot Benteng 01 digunakan bagi menekan kemasukan migran oleh pasukan tindakan khas. Juga turut menyusul
helikopter milik ATM, PRM, MPMM dan Bomba. Telah melalui pentas utama milik TBM 4 buah pesawat EC-725AP dan 3 buah pesawat AW139. Diikuti milik Tentera Laut Diraja Malaysia, 2 buah pesawat Fennec dan sebuah pesawat Hercules. MD-530G, 3 buah pesawat A109. Pesawat ini berupaya melaksanakan penerbangan Bomba, sebuah pesawat A109 dan sebuah pesawat MI-70. Untuk mana-mana meluncur dengan kelajuan 420 km per jam pada ketinggian 460 meter. hadirin sekalian, Airbus Air400M dan C-130 Hercules. Pesawat Hawk Mark 208 ini diketuai oleh Lieutenant Colonel Zulkifli QDM Hossain Steady. Seterusnya berenang di bawah nombor 18 Squadron. Formasi pesawat FAHD diketuai oleh Lieutenant Colonel Faizal QDM Hossain Hawk. Dalam formasi B, bernaung di bawah nombor 12 Squadron. Formasi ini diketuai oleh Major Fairul QDM Hossain Chile. Iringi formasi di sebelah kanan anda, pesawat MD-530G dan Agusta A109 milik Tentera Negara Malaysia. Dan di sebelah kiri anda, pesawat Agusta AW139 milik Tentera Udara Diraja Malaysia serta pesawat FedEx dan Superlink dari Tentera Laut Diraja Malaysia. Diikuti di belakang pesawat Agusta AS365NG milik Agensi Penampasan Harta Malaysia. Sekalian, the Borneo Defender! The Defender! Dengan deruban enjin pesawat berjuang yang menunjukkan itu tadi, maka berakhirlah pertunjukan udara pada pagi ini. Teruskan menyokong dan mendoakan segala usaha kami dalam mempertahankan kedaulatan dan kesejahteraan ruang udara negara ini. Satu tepukan buat semua wira di langit biru. Seterusnya ialah detesmen pakaian kerja working dress melibatkan seramai 189 orang pegawai kanan dan pegawai rendah polis yang terdiri daripada pakaian kerja tugas am, unit polis pelancong, misi PBB dan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik. Detesmen ini diketuai oleh Superintendent Nur Azwan bin Muhammad. Tiada yang lama maka tiada yang baru. Perjuangan orang lama pasti tidak akan dilupakan. Menyusul barisan pesara polis terdiri daripada 39 orang pesara dengan diketuai Assistant Superintendent Polis Othman Daud. Detachment seterusnya adalah detachment pakaian operasi. Pakaian operasi adalah pakaian seragam yang digunakan pegawai polis semasa menjalankan tugas-tugas operasional melibatkan tindakan fizikal yang lasar seperti berjalan kaki, bermotosikal dan berkereta, tugas-tugas kawalan keselamatan, escort, operasi serta serbuan serangan. Seterusnya adalah detesmen pancaragam polis Diraja Malaysia Kontingen Kedah dengan kekuatan seramai 36 orang pegawai kanan dan pegawai rendah polis diketuai oleh Band Master Inspektor Muhammad Farhan bin Muhammad Safiuddin dan dibantu oleh Drum Major Sarjan Muhammad Syaiful Baharudin bin Muhammad Razi. Detachment berikutnya adalah unit K9 yang diketuai oleh Assistant Superintendent Polis Alatumani anak laki Murdia
oleh 23 pegawai kanan dan pegawai rendah polis. 15 ekor anjing terlibat dalam pembarisan ialah daripada jenis German Shepherd yang digunakan dalam penugasan Jabatan Siasatan Jenayah dan Labrador yang membantu penugasan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik terutamanya dalam mengesan barangan terlarang seperti gada. Pasukan khas PDRM daripada 69 Komando unit tidak khas dan juga harga platoon pasukan Kelakana. Ketiga-tiga unit akan membentuk formasi 67 simbolik kepada sambutan Hari Kebangsaan ke-67 pada tahun ini. Persembahan formasi 67 ini turut melibatkan PDRM, Ahmad Mazhar Carrier, Typhoon, APC Jaws, Roberts dan juga motosikal BMW GS150 yang digunakan dalam operatif motosikal unit tindakan khas iaitu Rapid Assault Team. Pasukan yang juga pelatihan ini bertindak sebagai first responder dalam mana-mana insiden jenayah berprofil tinggi. Detachment seterusnya adalah detachment kenderaan PDRM. Dalam pembarisan ini, PDRM memamerkan sebanyak 33 aset kenderaan yang pada detachment ini diketuai oleh Yang Berbahagia Komisioner Polis Datuk Seri Rosmi Ibrahim Hassan Basri, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik yang kini sedang menunggang motosikal jenama BMW RT1250. Berada di belakang aset motosikal PDRM ialah kereta beronda PDRM jenis Honda Civic dan Honda City yang digunakan sebagai barisan hadapan dalam mencegah jenayah, menjaga dan mengekalkan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan itu dia autocannon jenis Scania P360B dan di belakangnya Command Vehicle Scania K410 IBEX yang digunakan sebagai kereta perintah untuk menyuraikan perhimpunan haram. Seterusnya ialah satu buah Proton X70, satu buah Toyota Hilux 2.8, satu buah Mercedes Sprinter 515 CDI KA, satu buah Toyota Hilux 2.4, satu buah Nissan Navara 2.4 Extreme, satu buah Toyota Hilux 2.4 Reverse TGA yang berfungsi untuk pelbagai kegunaan. Kenderaan PDRM seterusnya, dua buah Toyota Hilux 2.4 single cab GS Cargo yang turut digunakan dalam pembarisan ini untuk menunda dua buah jet ski marine PDRM. Berikut jenis kenderaan Mercedes-Benz Actros Prime Mover with flatbed trailer complete with docking. Tujuan robotic vehicle MVF5. Docking adalah untuk menjalankan kerja pemusnahan bom berskala besar. Dan mengakhiri detachment aset kenderaan PDRM adalah sebuah lori Haikam Hantaran 2 yang sedang menunda bot Marine Spear 02. Bot jenis Spear ini mempunyai kemampuan untuk mencapai jarak perjalanan tidak kurang daripada 200 batu nautika dan digunakan untuk operasi-operasi strike force di perairan negara. Acara berbarisan dan perarakan Hari Kebangsaan tahun 2024 diteruskan dengan kontingen Angkatan Tentera Malaysia dengan kekuatan 2,076 gempur bagi akses bangunan atau pesawat yang tinggi. Dan seterusnya kenderaan Command Vehicle yang diaturgerakkan sebagai pusat kawalan operasi bergerak dalam misi yang dilaksanakan.
Kenderaan terakhir pasukan khusus 2 bawah Rigid Inflatable Raiding Craft. Berikut ialah brass band Gabungan 10 Brigade Para dengan kekuatan 55 anggota di bawah pimpinan drum Major Pegawai Warren 2 Azrul Hafiz bin Jamaluddin, dibantu oleh Sarjan Major Pasukan Pegawai Warren 2 Ahmad Rashidi bin Bahari. Mendahului kontingen 10 Brigade Para ialah Leading Para Battle Group dengan kekuatan 8 pegawai dan 206 anggota dan diketuai oleh Lieutenant Colonel Alimuddin Shah bin Abdul Karim. 10 Brigade Para merupakan pasukan atur gerak cepat Angkatan Tentera Malaysia dan spearhead of the Malaysian Armed Force. Turut mengiringi kontingen 10 Brigade Para 7 bawah motosikal Scrambler yang digunakan oleh kumpulan tinjauan Pandura. 3 Supercat 6x6 all-terrain mobile platform Mark III digunakan oleh tim keselamatan Zon Gugo bagi mengumpulkan payung terjun CDS dan simulasi ransom. 4 kenderaan pembawa senjata VAMTAC yang dilengkapi dengan senjata AGL dan 12.7 mm HMG. 2 unit meriam 105 mm LG Mark III. Meriam ini ditarik menggunakan kenderaan dari meriam jenis VAMTAC. Dan seterusnya, kontingen 4 Brigade Mechanized yang akan menampilkan pembarisan tempur elemen mechanized. Didahului 2 kenderaan perisai Lipat Para. Diikuti 4 kereta perisai komputer berbagai varian persenjataan daripada 30mm, ATGW, Surveillance dan AMC 120mm. Dan seterusnya 4 buah ACV Adnan 300 berbagai varian terdiri daripada 25mm, 12.7mm, 40mm dan 81mm mortar. Unit MIMP K200 A1 12.7mm. Dan seterusnya 4 kereta kebal Merdeka 125mm. Ialah brass band gabungan Batalion Pertama Regiment Askar Melayu Diraja dan Batalion Pertama Ranger Diraja dipimpin oleh Staff Sergeant Saiful Abdullah bin Ahmad dan Drum Major Staff Sergeant Jacqueline bin Jonat dengan kekuatan 34 anggota. Turut mengiringi ialah pertumbukan Tentera Darat Malaysia yang terdiri daripada gabungan elemen tempur, bantuan tempur dan bantuan khidmat yang terdiri daripada 3 pegawai dan 205 anggota yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Zul Hisham bin Yusuf. Turut serta ialah pasukan pengendali anjing perang Tentera Darat Malaysia dengan kekuatan 10 anggota dan 10 ekor anjing. Keanggotaan tim anjing perang ini terdiri daripada anggota dan anjing yang cukup terlatih dalam tugas menjejak dan mengesan, dikendalikan sepenuhnya oleh cawangan Serigala Pusat Latihan Tempur Tentera Darat. Menyusul 30 ekor kuda istiadat dari pasukan Skuadron Istiadat Berkuda diketuai Lieutenant Colonel Syarul Azudin bin Maulud. Turut mengiringi adalah aset hybrid Tentera Darat, aset 12 motosikal BMW, 2 kereta peronda Honda Civic, 3 ATV, 4 KPS HMG dan AGL, 2 KPM 81mm, 2 GK Mark 1 Gatling gun, 4 unit G-Wagon HMG dan Bigness M,
4 unit BAMTech, AGL dan HMG. Toyota X-Men COTP dan COTM. 1 unit Igla SLU, 1 Rapid Ranger, 2 unit Meriam 105 mm PHL5, 2 unit Meriam 35 mm Olicon, 2 unit SRLB Astros. Turut dipamerkan 2 unit aset jambatan DMSS dan Short Integrated RMP. Dan seterusnya turut dipamerkan 2 unit kenderaan pengangkut kereta perisai. Kontijen Tentera Laut Diraja Malaysia ialah Masyarakat Pusat Tentera Laut Diraja Malaysia dengan kekuatan 1 pegawai dan 60 anggota. Pimpinan Lieutenant Commander Muhammad Shamram bin Ramli TLDM selaku pengarah muzik dan dibantu oleh Drum Major Pegawai Waran 1 PGM Azumi bin Zainal. Menyusul dengan drop langkah penuh teratur ialah kontijen Tentera Laut Diraja Malaysia. Dengan jogan kata sedia berkorban, kontijen ini terdiri daripada 3 pegawai, 207 anggota yang diketuai oleh Komander Muhammad Aisyah bin Harun TLDM. Bergerak di belakang kontijen Tentera Laut Diraja Malaysia, aset-aset TLDM didahului aset terkini Pascal TLDM High-End Military Watercraft yang diinovasikan oleh syarikat Bumi Putra Tempatan Pro Touch Engineering Sendirian Berhad. Trailer pertama dilengkapi dengan misal, torpedo dan periuk api. Misal Exocet MM40 Block 2, torpedo lightweight A244S Mod 1A dan periuk api MR80. Trailer kedua, recompression chamber, guard dan heater, mine disposal vehicle. Pakaian penyelam ranjau TLDM terdiri daripada surface supply breathing apparatus, mixed gas breathing apparatus, compressed air breathing apparatus atau HABA. Mendahului kontijen Tentera Udara Diraja Malaysia ialah Masyarakat Pusat Tentera Udara Diraja Malaysia dengan kekuatan 1 pegawai dan 60 anggota. Pimpinan Kapten Sabri bin Hamid TUDM dan dibantu Sarjan Major Masyarakat Pegawai Waran Udara 2 Said Ahmad Usaibi bin Said Kamal dan Drum Major Flight Fajar Muhammad Zulkifli bin Wandi. Mengiringi pancaragam pusat TUDM ialah Tentera Udara Diraja Malaysia. Kontijen ini terdiri daripada 3 pegawai dan 204 anggota daripada pelbagai thread dan ketunggangan yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Hamon Razif bin Abdul Hamid TUDM. Turut mengiringi kenderaan yang membawa peluru pesawat TUDM. Kenderaan pertama membawa 2 unit KH-31A UL, KH-31P UL, misal KH-59 ME UL dan 1 unit KH-29TE UD. Kenderaan kedua membawa 2 unit misal R27, 2 unit R73, 1 unit AIM-120 AMRAAM, 1 unit AIM-7 Sparrow, 1 unit AGM-84 Harpoon, 1 unit Mark 82 JDAM, dan
kenderaan sosial membawa satu unit misal KH-59ME. Seterusnya ialah masyarakat pusat muzik tentera darat dengan kekuatan 25 anggota dipimpin oleh pegawai waran jual Zainuddin bin Minhan dan dibantu oleh Sarjan Major Masyarakat Staff Sarjan Zulhid Syam bin Muhammad Noh dan Drum Major Staff Sarjan Muhammad Syamrizan bin Abdul Rahim. Berikut ialah kontingen misi Malbat 85012 diketuai oleh Colonel Johan Effendi bin Haji Muhammad Saleh yang akan menjalankan misi pengaman pertubuhan bangsa-bangsa bersatu di Lubnan. Mendahului kontingen sosial Brass Band Wanita dengan kekuatan 1 pegawai dan 45 anggota dipimpin Kapten Nurul Fatin Haja binti Ismani dan Drum Major Sarjan Radinia binti Arafi. Serikat di Angkatan Darat Malaysia adalah gabungan terbaik 207 anak wanita Angkatan Tentera Malaysia yang terdiri daripada 3 perkhidmatan iaitu Tentera Darat, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Barisan ini diketuai oleh Lieutenant Colonel Zahra binti Osman dari Tentera Darat Malaysia yang juga merupakan pegawai memerintah 4 company angkut Kor Perkhidmatan Diraja Mechanized. Sabaltan pembarisan dari TLDM iaitu Lieutenant Commander Masita binti Ibrahim TLDM dan sabaltan TUDM adalah Lieutenant Haidar Chazani binti Muhammad Hairul Nishab TUDM. Mendahului kontingen sosial Pancarangan Pusat Muzik Tentera Darat dengan kekuatan 25 anggota pimpinan Sarjan Major Pancarangan Pegawai Waran 1 Muhammad Nazri bin Salim dan Drum Major Staff Sarjan Hisham Mazam bin Abu Bakar. Kontingen seterusnya ialah kontingen Angkatan Simpanan ATM. Kontingen ini merupakan gabungan pegawai dan anggota lain-lain pangkat sukarela yang terdiri daripada Regimen Askar Wataniah, Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Laut Diraja Malaysia dan Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Udara Diraja Malaysia. Manakala komposisi penuh kontingen adalah terdiri daripada barisan pegawai kadet lelaki dan wanita, Pasukan Latihan Pegawai Simpanan PALAPES, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Kontingen ini diketuai oleh Lieutenant Colonel Profesor Teknologis Dr. Muhammad Zu Azhan bin Yahya, Timbalan Komandan Pasukan Latihan Pegawai Simpanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia yang berkekuatan seramai 3 pegawai sukarela dan 208 pegawai kadet. Yeah.